بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وأمينه على وحيه وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه الطيبين وأصحابه الغر الميامين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهيئكم بتحية الإسلام أيها أعزائي الطلاب وعشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أرحب بكم أيها أعزائي الطلاب. أهلا وسهلا في لقائنا المتجدد في هذا الأسبوع المبارك. إن شاء الله نأخذ درسا جديدا في هذا الأسبوع بعنوان مراحل الدعوة، أو لا، ليس مراحل الدعوة، نعم مراحل الدعوة، يعني بعد مرحلة الاختفاء، مرحلة سرية. اليوم نأخذ مرحلة الثانية، وهي مرحلة إعلان الدعوة، دعوة secara terang-terangan. قال ابن قيم، telah berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, faslun fi tartibid dakwah walaha maratib, di mana bab berkenaan dengan peringkat-peringkat dakwah ini ada beberapa stage. Al-martabatul ula, peringkat yang pertama an-nubuwah. Peringkat pertama adalah peringkat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi, dilantik sebagai rasul, yang di mana uh, pada peringkat pertama ini dakwah dijalankan secara senyap-senyap, bukannya secara terang-terangan. Al-thaniyah inzaru ashiratihi al-aqrabin, memberi peringatan kepada ahli keluarga yang terdekat, daripada isteri, daripada anak, daripada pakcik, daripada rekan karib, daripada mereka yang berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah marhalah yang kedua. Marhalah yang ketiga, ats-tsalitsah inzaru qaumih, memberi peringatan, mengajak dakwah kepada kaumnya, lebih besar lagi, kepada masyarakat, kepada orang Makkah, kepada orang Arab khususnya pada zaman tersebut. Dan yang keempat apa dia? Inzaru qaumin ma atahum min nadhirin min qablihi wa humul arab qatibah. Yang ni lebih luas lagi lah, kaum Arab yang seluruhnya. Al-khamisah inzar jami', ni berlaku semasa di Madinah. Tak, yang kelima inzaru jami'in min bilghatihi da'watihi minal jinni wal insi ila akhir dahri. Dan seluruh masa, setiap masa dan seluruh manusia, seluruh makhluk manusia dan juga jin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan misi dakwah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk Allah di atas muka bumi ini. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika 3 sinin yad'u ila Allah Subhanahu wa taala mustakhfiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun Nabi ini ajak manusia ataupun orang yang terdekat secara senyap-senyap. Kemudian ajak Siti Khadijah, ajak Sayyidina Ali, ajak Abu Bakar bin Siddiq, ajak Zaid bin Harithah dan beberapa orang sahabat yang lain lagi. Thumma nazala alaihi, kemudian Allah Ta'ala telah turunkan wahyu, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, sebarkanlah apa yang telah diperintah diturunkan kepada kamu ini, wa'arid 'anil musyrikin, tentang ataupun laranglah apa yang dilakukan oleh orang yang menduakan ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
fa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-da'wah. Lalu apabila turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiklankan, menzahirkan risalah dakwah Islam yang Allah Taala telah perintahkan kepada Nabi kita. Wajahara qaumahu bil adawah. Lalu kaum dia ini mulalah melawan, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Washtaddal adha alaihi, maka sangat hebat kesakitan ataupun keperitan ataupun seksaan yang telah dilakukan oleh orang kaum musyrikin kepada baginda wa alal muslimin, dan juga kepada kaum muslimin, hingga kan ada yang meragut nyawa seperti Sumayyah, dan begitu juga dengan Ali Yasir, keluarga Yasir, Bilal bin Rabah, dan beberapa orang sahabat yang lain lagi yang telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diseksa dengan sangat kejam oleh para kuffar musyrikin Makkah. Hatta adzina lahum bil hijrataini, hinggalah Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada mereka sahabat ini kerana tentangan yang sangat dahsyat ini, lalu mereka diperintahkan untuk berhijrah ke Habsyah. Wa qala Ibn Ishaq, dan Ibn Ishaq telah berkata, Ibn Ishaq ni Ustaz dah cerita dah secara ringkas pada awal kelas dahulu. Mungkin antum semua boleh tulis sikit, ta'liq sikit dalam nota, dalam forum nanti berkenaan dengan siapakah, apa adakah kitab yang dikarang oleh Ibn Ishaq ini masih wujud ataupun tidak. ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به. Di mana kemudian Allahu Akbar. Ujian bulan puasa. Manusia ini beramai-ramai masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala daripada rijal wan nisa, maka tersebar sungguh dah berkenaan dengan Islam. Tidak ada topik yang lain yang lebih hangat diperkatakan oleh orang Mekah pada ketika itu kecuali berkenaan dengan Islam yang dibawakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma innallaha azza wa jalla, bukan. Beberapa orang sahabat, manusia, beberapa orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah mula masuk Islam daripada lelaki, daripada perempuan, hinggalah tersebar ataupun Mekah ni dah ada dah yang menyebutkan berkenaan dengan agama Islam. Tapi masa tu mereka, orang kafir musyrikin yang jauh daripada Rasulullah, masih lagi tak tahu apa yang berlaku. Kemudian innallaha azza wa jalla amara rasulahu an yasda' bima ja'ahu minhu. Allah Taala perintahkan kepada nabi kita supaya yasda', sampaikan apa yang telah dibawakan oleh ataupun yang telah diwahyukan oleh Allah Taala kepadanya, kepada nabi kita. Wa an yubadin nas bi amrih, wa an yad'u ilaihi, dan ajak mereka kepada agama Allah. Wa kana bainama akhfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan urusan ni, agama ni. Wastatara bihi ila an amarahu Allah taala bi izhari dinihi 3 sinin, hinggalah selepas daripada 3 tahun Allah Taala perintahkan kepada Nabi kita supaya syaqqa, supaya fasda', supaya sampaikan, ajak, sebarkan kepada orang luar. Mimma ba'athi thumma qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ini surah apa ni? Surah Hijr. Antum boleh cari terjemahan dia ni. Wa qala ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wa qul inni ana an-nadhirul mubin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah. Abu Hurairah mengatakan apabila diturunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy. Orang Quraisy, orang Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil semua. Dikatakan dekat dengan Jabal Safa. Fajtama'u, malu mereka pun mari beramai-ramai dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amma wa khas, Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil mereka secara umum dan juga secara khusus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya bani Ka'b ibn ya bani Ka'b ibn Lu'i,
Lu'ai, sorry. Ya Bani Ka'b ibn Lu'ai, nama kaum, nama kabilah. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kamu semua daripada api neraka. Ya Bani Murrah ibn Ka'bin, wahai Bani Murrah, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Ya Bani Abdi Syamsin, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Ya Fatimah binta Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka, wahai anakku Fatimah. Fa inni la amliku minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun daripada Allah Ta'ala, ghaira anna lakum rahiman sa'uballuha bibalaha. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, lamma anzalallah, ketika mana Allah Ta'ala turunkan wahyu, wa anzir ashiratakal aqrabin, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam safa. Di mana hadis Ibn Abbas ni lebih jelas lagi. Di mana apabila Allah Ta'ala turunkan wahyu wa anzir ashiratakal aqrabin, lalu Nabi SAW mendatangi Bukit Safa, fasa'ada alaihi thumma nada, kemudian Nabi naik atas Bukit Safa tu, lalu Nabi pun berteriak, bertepik atau berpanggil, ya sabahah, wahai sahabat-sahabatku sekalian. Fajtama'an nasu ilaihi, lalu manusia pun berkumpul kepada Nabi. Baina rajulin yaji'u wa baina rajulin yab'athu rasulah. Ada di mana lelaki ni berlari datang. Tepat kerana Nabi SAW panggil. Bukit Safa ni boleh dikatakan seperti dataran merdeka kita. Maknanya nak iklan, nak bagi tahu apa-apa, naik atas Bukit Safa. Jadi apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik atas Bukit Safa ni, mereka tahu ada benda yang besar yang nak disampaikan oleh junjungan besar Nabi kita. Hingga kan ya rajulun yab'athu rasulah, hantar utusan, hantar hamba, hantar rakan, hantar keluarga untuk dengar sekiranya mereka tak mampu nak hadir dalam pertemuan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdul Muttalib, wahai bani Abdul Muttalib, ya bani Fihrin, ya bani Ka'bin, أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني. Adakah kalau aku khabarkan kepada kalian semua bahawa ada tentera berkuda di belakang bukit ini, belakang bukit Nabi SAW duduk atas Bukit Safa. Sebelah Bukit Safa tu ada satu bukit yang lebih tinggi lagi yang dikenali sebagai Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ni lebih besar, lebih tinggi lagi. Jadi kalau dia atas Bukit Safa, tak nampak orang yang berada di belakang bukit Jabal Abi Qubais tu. Jadi Nabi SAW bagi tahu, tanya mereka, tanya orang kafir Quraisy, tanya orang musyrikin Makkah pada ketika itu. Sekiranya aku bagi tahu kepada kalian semua ada tentera berkuda yang datang nak serang kamu, nak membunuh kamu semua di belakang bukit Jabal Abi Qubais ni, adakah kamu semua mempercayai aku? Lalu mereka semua sepakat menjawab, qalu na'am. Dah, kami bahawa betul kami akan percaya. Kerana apa? Kerana tidak pernah kami mendapati engkau wahai Muhammad bercakap nipu. Kita ni pantang cakap, confirm nipu dah. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya wahai kaumku sekalian, aku ini adalah pemberi amaran kepada kalian semua, utusan Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Taala untuk mengajak kamu ini supaya menyembah Allah Taala dan menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Faqala Abu Lahab. Abu Lahab apabila mendengar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam himpunkan mereka pada ketika itu untuk mengajak mereka supaya tinggalkan agama nenek moyang mereka, lalu mereka Abu Lahab kata, qala Abu Lahab bin la'anahullah, Abu Lahab yang sangat celaka ni, taballaka sa'ir al-yawm, celaka sungguh kamu ini sepanjang hari ni. Ama da'utana illa lihada, adakah kamu kumpulkan kami pada hari ni nak ceritakan berkenaan dengan hal ni? Lalu Allah Ta'ala pun murka kepada Abu Lahab. Lalu Allah Ta'ala pun turunkan wahyu wa anzalallahu azza wa jalla
tabbat yada abi lahabin wa tab. Sesungguhnya nabiku, Nabi Muhammad, rasulku, utusanku ini tidak celaka. Yang celakanya kamu, wahai Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sesungguhnya apa sahaja yang kamu buat, sama ada benda baik ke benda jahat aja, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada erti pun, tidak ada pahala pun, tidak ada faedah pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana memusuhi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita yang lain, selepas daripada peristiwa i'lanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apa yang berlaku? Waqala al-Hafiz Abu Bakr al-Baihaqi fi Dalail. Al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitab beliau Ad-Dalail menyebutkan an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala, kisah ini diceritakan oleh Ali bin Abi Talib. Lama nazalat hadhihi al-ayah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ihtimal perkara ini yang diceritakan oleh Ali ini selepas daripada yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun peristiwa yang berlaku selepas daripada peristiwa di Jabal Safa. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Araftu anni in badartu biha qaumi ra'aitu minhum ma akrah." Aku tahu sekiranya aku jelaskan, bagi tahu kepada kaumku tentang agama ini, nescaya akan berlaku apa yang tidak diingini, apa yang kita benci sangat-sangat, apa yang kita takuti akan berlaku. Fasumtu, lalu aku pun berdiam diri. Kerana apa? Takut tentangan yang sangat dahsyat ataupun orang kafir Quraisy ini akan lawan betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun senyap. Faja'ani Jibril alaihi salam. Maka segera datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita. Faqala ya Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illam taf'al ma amaraka bihi rabbuka azabuka bin nar. Wahai Muhammad, sekiranya kamu tidak lakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu, nescaya azab yang sangat pedih menanti kamu ataupun api neraka akan menimpa kamu. Qala Ali fada'ani. Lalu Nabi SAW pun panggil Sayyidina Ali. Faqala ya Ali, inna Allah amarani an anzira ashiratil aqrabin fa'araftu anni in badartuhum bidhalik ra'aitu minhum ma akrah fasumtu fasumtu, aku diam, an dhalik. Thumma ja'ani Jibril, lalu datanglah Jibril. Ya Muhammad, illam taf'al ma amarta bihi adzabaka rabbuka fasna' li ya Ali syatun. Sekiranya aku tidak lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala akan mengazab diriku, wahai Ali. Fasna' li, wahai Ali, sediakan pada aku alayya syatun ala sa'. Dah, siapkan, masakkan untukku seekor kambing di atas talam yang besar min ta'am wa aidli is laban, dan sediakan satu jak susu. Thumma ajma'ali bani Abdul Muttalib, maka himpunkanlah bani Abdul Muttalib. Kabilah bani Abdul Muttalib ni kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafa'altu, lalu Ali pun buat. فاجتمعوا له يومئذ وهم 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون. Maka berhimpunlah pada hari tersebut seramai 40 orang ataupun lebih sikit ataupun kurang sikit 40 orang ni. Tapi tak kurang kurang pun seorang dua ataupun kalau lebih seorang dua juga. Fihim a'mamuhu, dan sebahagian besar daripada kabilah Bani Abdul Muttalib ini adalah pak-pak saudara, pakcik-pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihim a'mamuhu, bersama dengan mereka ini adalah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Talib, Hamzah, Abbas, Abu Lahab Al-Kafir Al-Khabith. Abu Lahab tu adalah daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadimtu ilaihim tilkal jufnah. Lalu Sayyidina Ali pun siapkan satu talam nasi Arab. Oh, sedap tak? Akan buka puasa dengan nasi Arab. Dengan kambing lagi. Tak. Di atas talam tu. Lalu,
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها جزبة فشقها في أسنانه ثم رمى بها في نواحيه. Rasulullah pun memulakan makan. Lalu Rasulullah kata, waqala kulu bismillah. Makanlah kalian semua dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa'akala al-qawmu hatta nahalu anhu ma yara illa athar asabi'ihim. Lalu mereka pun makan sungguh-sungguh. Sayyidina Ali ni sedap sungguh masak dah. Lalu mereka makan ma yara illa athari asabi'ihim. Tak ada kering, apa ni, bersih, licin atas talam tu. Wallahi in kana ar-rajulu la ya'kulu mithlaha. Dia kata Allahu akbar, seolah-olah dahsyat sungguh mereka makan ni. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isqihim ya Ali, wahai Ali, bagi mereka minum adat dengan susu yang sangat lazat tadi. Faji'tu bidzalikal qab fasharabu minhu hatta nahalu jami'an. Lalu mereka minum sehinggalah mereka kekenyangan dan juga hilang habis dahaga dan sebagainya. Wa aimallah in kana ahaduhum la yashrab mithluhu. Dahsyat sungguh mereka minum ni. Falamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatakallama Ah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula nak bercerita berkenaan dengan agama Islam ni, badarahu Abu Lahab. Maka segera Abu Lahab bangun, la'anahullah. Lah lahad 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 da. Ai la lina ma sihrukum da. Cela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma saharakum sahibukum fatafarraqu wa lam yukallimhum Rasulullah. Dan mereka pun lari segera. Lepas makan kenyang mereka pun lari. Tak mau dengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana min al-ghad, keesokan harinya Rasulullah kata lagi, bagi tahulah kepada Ali, udlana misla alladhi kunta qad sana'ta lana. Dak buat lagi sebagaimana yang kamu buat masa kemarin. Lalu Sayyidina Ali pun buat. Fatafarraqu, bila Nabi nak bercakap sahaja tentang agama ni, nak seru mereka kepada agama, lalu fatafarraqu, mereka pun lari. Walam yukallimhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh nak cakap walaupun seorang daripada kalangan mereka. Allahu akbar. Sian Nabi kita. Keesokan harinya suruh Ali buat benda yang sama. Keesokan harinya Sayyidina Ali buat yang sama juga. Thumma qala Rasulullah ya bani Abdul Muttalib, inni wallahi ma a'lamu syaban min al-Arab ja'a qawmihi bi afdal mimma ji'tukum bih, inni qad ji'tukum bi amri dunya wal akhirah. Sia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir berkata, wal maqsud daripada hadis ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamarra yad'u ila Allah. Sentiasa Nabi SAW mengajak manusia ini kepada Allah Ta'ala lailan wa nahara, waktu malam dan siang, sirran wa jihara, secara rahsia dan juga secara terang-terangan. La yasrifu an dhalik sarif, ada yang mereka tidak menerimanya. Wala yarudduhu dhalik rad, ada yang tidak menerimanya. Wala yasudduhu an dhalik sad, ada yang menentang Nabi SAW. Yattabi'un nas fi andiyatihim wa mujama'ahim wa muhafalihim wa fil mawasimi wa mawaqifil haji. Macam-macam dalam program, dalam majlis, pelbagai majlis yang dihadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yad'u man laqiyahu min hurrin wa 'abdin wa dha'ifin wa qawiyyin wa ghaniyyin wa faqirin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak semua mereka semua ini kepada agama Allah. Yang Nabi bertemu dengannya, sama ada daripada orang yang merdeka, hamba, orang yang lemah, orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang fakir. Jami'un khalqi fi dhalika indahu syar'un sawa'. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ibtada'at da'wah sirran. Dakwah ni pengajaran. Yang pertama sekali, pengajarannya ialah dakwah ini bermula dengan secara rahsia. Wastamarrat salat sinin, selama 3 tahun. Indhamma ilaiha fi hadhihi almarhalah ma yaqrabu min 60 ma baina rajulin wa imra'atin. Dalam tempoh 3 tahun ni yang memeluk Islam lebih kurang 60 orang.
wa kanat ad-da'wah tatimmu an tariq istifa' wa takhayyur. Dan dakwah pada peringkat ini adalah dengan cara istifa', orang yang terpilih sahaja, orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam confident akan menerima dakwah, itulah yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalik takawwanat al-qa'idah al-asasiyah lid-da'wah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat asas yang kuat, yang teguh. Wa tammat tartibuha fi daril arqam, dan pertemuan itu berlaku kat mana? Dekat Darul Arqam, wa fi syi'abi Makkah haitsu yakhrujuna lis-salah. Dia dekat dengan Syab Makkah uh, untuk salat, di mana? Rumah dari Al-Arqam. Wal wahyu yanzilu alaihi salatu wassalam min duna an يكون هناك مواجهة بينهم وبين الكفار. اللهم إلا ما ذكر عن سعد رضي الله عنه عندما طلع عليهم بعض الكفار وهم يصلون فناكروهم وأعبوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم فضرب سعد ابن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه فكان أول دم حريق في الإسلام. وحين نراجع هذا الرصيد من المؤمنين في هذه المرحلة نلاحظ أنهم العمود الفقري في الإسلام. Dan kalau kita tengok dalam 3 tahun pertama ini, yang memeluk agama Islam ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada kalangan majoritinya adalah orang faqih. Wa humul ladzina hamilu ab'i qiyadatil mujtama'. وحين نراجع هذا الرصيد وما أعلن القوم عن وجودهم إلا بعد الأمر بالصدع بالدعوة. Nabi SAW mengiklankan tentang dakwah Islam ini kepada kaumnya selepas daripada turunnya wahyu fasda' bima tu'mar tadi. وكان انتقال إلى مرحلة الجهر بالدعوة بعد أن أصبحت قاعدة صلبة مستعصية على الإبادة. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengiklankan kepada kaumnya selepas daripada ada tunjang yang kuat oleh para sahabat selama 60 orang ni. Wa ma'a dhalik falam yakun intiqal mufaja'an bi an takuna ad-da'wah ila kulli al-arab. Supaya kenapa ada marhalah sirriyah ini? Kerana supaya orang Arab ini tidak terkejut dengan dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wadahat al-hikmah akthar ma takunu fi hadhihi al-marhalah faqad kana rasid ad-da'wah mukawwinan min fariqaini. Ada 2 utama yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fariqul awal mukminin mukhlisin. Orang yang mukmin beriman ikhlas kerana Allah Taala. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wa hum ar-ra'ilul awwal alladhina tahaddathna anhum wa kanu مبثوثين في كل عشائر مكة. الفريق الثانية من الأقربين الأدنيين وهم بني هاشم بن عبد المطلب بشكل أخص وبني مطلب. وكان أبو طالب سيد هؤلاء جميعا وعندما أدلهمت الخطوب جمعهم جميعا ليكونوا صفا واحدا لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kumpulan yang pertama yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah yang pertama mukminin mukhlisin, Bilal, keluarga Yasir dan sebagainya. Dan yang kedua orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa dia? Abu Talib. Ya, yang merupakan sayyid haula'i jami'an. Ketua bagi orang kafir musyrikin ini, Nabi Abu Talib inilah yang banyak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sahaja kelas kita pada hari ini. Nantaqi marratan ukhra fi liqa'ina al-mutajaddid ataupun liqa'ana al-akhar al-mustaqbal bimasyiatillah ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.